Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Bersua kembali dalam program Kelantan Ikhlas bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu SPM. Cikgu harap anak-anak pelajar sihat dan semakin bersemangat untuk menduduki peperiksaan SPM yang bakal menjelma tak lama lagi. Hari ini, anak-anak pelajar bersama cikgu Puan Nur Asma binti Syekh Abu Bakar, Guru Kesusasteraan Melayu dari SMK Mahmud Mahidin, Tumpat, Kelantan. Dalam slot pada kali ini, sekali lagi, cikgu akan menyentuh tentang teknik menjawab Kesusasteraan Melayu SPM Kertas 2215 bahagian 2. Fokus cikgu pada hari ini ialah bahagian B, iaitu soalan nombor 4, soalan drama. Baiklah anak-anak pelajar, seterusnya kita akan masuk ke bahagian 2 iaitu teknik menjawab soalan. Anak-anak pelajar, kita lihat dulu secara simultan selalu dalam bahagian B. Bahagian B terbahagi kepada 2 soalan, iaitu soalan nombor 3, puisi moden atau sajak, dan soalan nombor 4 iaitu drama. Kedua-dua soalan ini adalah daripada teks Kubentang Selai Peta. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat 26 sajak yang kita pelajari yang terdapat dalam teks tersebut. Dan hanya 4 buah sajak telah keluar dalam peperiksaan SPM. Sebab SPM kita yang menggunakan teks ini adalah bermula pada tahun 2016. Kita perhatikan bahagian 2, iaitu soalan sajak yang telah keluar ialah kata bukit kepada John Tolak pada tahun 2016, mencintai tanah ini tahun 2017, pancang kenangan 2018 dan tahun lepas soalan tentang sajak kembali ke rumah nurani. Jadi kita masih lagi ada berbaki 22 buah sajak yang belum keluar. Walaupun masih banyak, pelajar tak perlu risau kerana pelajar hanya perlu menguasai aspek kajian puisi. Sekiranya pelajar mengetahui aspek kajian puisi, pelajar akan dapat menjawab soalan-soalan tentang sajak. Soalan ini adalah terbahagi kepada soalan 3 dan juga soalan 4. Kita tengok pula dalam bahagian drama, soalan 4 iaitu drama. Dalam teks tersebut terdapat 2 drama iaitu drama Ana dan juga Mak Piah dan Mr. Blackway. Soalan Ana dah keluar pada tahun 2016 dan juga 2019, 2016 dan juga 2019 tahun lepas. Mak Piah dan Mr. Blackway juga dah keluar 2 kali, iaitu pada tahun 2017 dan 2018. Jadi kalau kita perhatikan memang tajuk drama ini semua dah keluar. Jadi dia ulang yang sama. Baik, anak-anak pelajar. Kebiasaannya bagi setiap soalan terdapat 3 pecahan iaitu soalan A, B dan C. Ingat anak pelajar, kedua-dua soalan adalah daripada teks Kubentang Selai Peta. Baik, kita perhatikan slide seterusnya. Kita kembali kepada fokus perbincangan kita pada hari ini, iaitu soalan 4 drama. Cikgu ingin fokus kepada soalan drama dan cikgu tekankan sekali lagi bahawa terdapat 2 buah drama, iaitu drama Ana karya Kemala dan drama kedua ialah drama Mak Piah dan Mr. Blackway karya Mahizan Hussein. Dalam bahagian 2, seperti yang cikgu sebutkan tadi, Ana 2016 dan 2019 dan Mak Piah dan Mr. Blackway tahun 2017 dan 2018. Baiklah, seterusnya kita perhatikan soalan yang berkaitan dengan drama. Soalan nombor 4 berkaitan dengan drama. Cikgu bacakan soalan yang biasanya keluar dalam peperiksaan SPM. Beginilah bentuk soalannya.
Soalan 4, berdasarkan drama Mak Piah dan Mr. Blackway karya Mahizan Hussein, A. Huraikan dua perwatakan Mak Piah. Di sini markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Baik, kalau pelajar perhatikan di situ terdapat petikan drama. Jadi kalau kita perhatikan, petikan drama tersebut bukan berkaitan dengan soalan A. Ya, bukan berkaitan dengan soalan A. Soalan A, pelajar mesti menjawab secara umum tentang perwatakan Mak Piah, bukan merujuk kepada petikan sahaja. Baik, cikgu bacakan petikan yang diberikan dalam soalan tersebut. Mak Piah, Fort Cornwallis ni tutup tuan. Esok pukul 9 pagi baru buka. Saya hairan. Kenapa tuan nak berjalan-jalan pagi buta ni? Tuan, esok tak boleh? Tuan tak mau balik tidur? Tuan tinggal di hotel mana? Blackway tidak terkata apa-apa. Masih mendongak ke arah Fort Cornwallis dalam simbahan cahaya yang malap. Mak Piah, dalam Fort Cornwallis ni ada patung Francis Light. Kawan tuan tu, dulu patung tu tempatnya di hadapan muzium. Sekarang ni dah pindah ke sini pula. Tak tahu sebabnya apa. Bercerita macam pemandu pelancong. Blackway, Good Haven. Tempat ni dinamakan sempena nama Fort Lord Cornwallis. Seterusnya kita perhatikan soalan 4B dan 4C. Soalan 4B dan 4C adalah berkaitan dengan petikan yang dibekalkan tadi. Baik, soalan B. Jelaskan dua teknik yang terdapat dalam petikan di atas. Di sini, jelaskan dua teknik yang terdapat dalam petikan di atas, 8 markah. Jadi maknanya, sekiranya 2 teknik, 8 markah. Untuk satu teknik, pelajar akan mendapat 4 markah. Baiklah, soalan C. Berdasarkan kreativiti anda, sambung petikan drama tersebut supaya menjadi skrip drama yang mengandungi 6 dialog. Markahnya ialah 8 markah. Untuk soalan C, pelajar perlu menghasilkan skrip drama sendiri dan kita perhatikan untuk yang seterusnya. Baiklah, anak-anak pelajar. Di sini, pelajar perlu membuat rangka jawapan untuk memudahkan pelajar semasa menulis jawapan. Ya, cikgu dah ingatkan berkali-kali, terutama kepada anak-anak pelajar cikgu, jangan malas untuk membuat rangka jawapan. Rangka jawapan tak perlu tulis di kertas-kertas lain. Rangka jawapan terus belajar catatkan pada kertas soalan. Soalan di situ ialah huraikan dua perwatakan Mak Piah. Baik, di sini pelajar mesti kenal watak Mak Piah. Ya, watak Mak Piah, siapa Mak Piah ni? Tapi kalau pelajar tak membaca, macam mana pelajar nak jawab? Ya, pelajar mesti kenal watak. Dan semestinya perwatakan boleh diambil daripada tingkah laku dan sikap watak. Melalui perbualan watak juga dengan watak-watak lain. Ya, seperti dia berinteraksi dengan watak Blackway. Sebab dalam karya tersebut hanya terdapat perbualan antara watak Mak Piah dan juga watak Mr. Blackway. Baik, kita perhatikan kata kunci bagi menjawab soalan perwatakan Mak Piah. Kata kunci menjawab soalan perwatakan, pelajar mesti menggunakan ayat yang dimulakan dengan seorang yang. Ya, seorang yang. Diikuti dengan perwatakan watak. Ingat tu.
Mulakan dengan seorang yang. Baik. Kita perlu menyeraikan watak makpiah dan di sini pelajar perlu telitikan bentuk soalan. Bentuk soalan di situ ialah huraikan. Bagi soalan huraikan, jelaskan, bincangkan, calon perlu memberi fakta dan contoh untuk melayakkan calon atau pelajar mendapat markah penuh. Jadi, markah penuh di sini untuk satu isi ataupun satu fakta berserta dengan contoh ialah 4 markah. Untuk mendapatkan fakta 4 markah, perlu ada fakta. Markah untuk fakta ialah 2 markah dan markah untuk contoh 2 markah. Baik, kita perhatikan rangka jawapan yang boleh pelajar-pelajar ambil. Ya? Pelajar mesti ingat tentang watak makpiah. Senaraikan. Tulis pada tepi kertas soalan tersebut. Ya? Jadi, kita boleh kenal pasti watak makpiah ni seorang yang rajin ataupun gigih. Dia penyabar ataupun dia tabah, bersemangat patriotik atau cinta akan negara. Berani, bijak, tegas. Itu adalah antara perwatakan yang ada pada watak makpiah. Dan bila kita menyenaraikan perwatakan tersebut, kita dah sedia ada tentang apa contoh yang sesuai bagi setiap fakta tersebut. Baiklah anak-anak pelajar, kita teruskan dengan melihat contoh jawapan 4A tentang perwatakan makpiah, bagaimana calon-calon ataupun pelajar akan menulis dalam kertas peperiksaan. Ya? Macam mana kita nak menulis fakta dan juga macam mana kita nak menulis contoh. Kita lihat fakta yang pertama, makpiah seorang yang rajin. Ya? Rajin atau gigih mencari rezeki. Makpiah seorang yang rajin atau gigih mencari rezeki. Di sini pelajar sudah pun layak untuk mendapat 1 markah. Jangan lupa, bila soalan huraikan perlu ada kepada contoh. Baik, pelajar kena cari, mesti cari. Apa contoh bagi rajin? Seorang yang rajin. Jadi di sini, contoh makpiah rajin ialah makpiah berusaha mencari pelanggan. Pelanggan apa? Pelanggan becanya sebab dia adalah seorang pengayuh beca. Makpiah berusaha mencari pelanggan becanya walaupun sudah pukul 2.32 pagi. Dan di sini, pelajar sekali lagi akan mendapat 1 markah. Jadi, markah yang pelajar peroleh di sini ialah 1 tambah 1. Untuk fakta yang kedua, makpiah seorang yang penyabar atau tabah, 1 markah. Dan contoh yang seterusnya, makpiah sabar melayan kerenah Mr. Blackway yang tidak siuman. Di situ jelas, bila dia berdepan dengan seorang yang tidak siuman tapi dia sabar melayan kerenah Mr. Blackway. Atau makpiah sabar dengan kerenah Mr. Blackway yang menyatakan bahawa dia telah hidup 300 tahun. Makpiah gelak-gelak aja apabila Mr. Blackway mengatakan bahawa dia telah hidup 300 tahun. Dan dia juga adalah rakan kepada Francis Slide. Baiklah pelajar-pelajar, di sini peringatan penting daripada cikgu untuk soalan bahagian 2, pelajar mesti menulis dalam bentuk esei. Baik, seterusnya kita perhatikan pula jawapan penuh bagi 4A. Di sini ialah tadi cikgu berikan macam mana satu fakta dan mana satu pula contoh. Jadi, bila dalam bentuk esei, beginilah
cara penulisan yang perlu pelajar tulis. Ya, Mak Piah seorang bekas pesakit mental. Contohnya, tadi cikgu tak sentuh tentang fakta yang pertama di sini ya dalam jawapan penuh ni. Jadi di sini cikgu berikan beberapa fakta dan contoh yang pada ketika itu pelajar teringat. Ya, pelajar teringat ditulis dalam rangka jawapan tadi. Jadi kita tulis semula dalam jawapan yang penuh, dalam kertas jawapan. Mak Piah seorang bekas pesakit mental. Contohnya, Mak Piah merupakan bekas pesakit mental yang sesekali mengalami halusinasi seperti halusinasinya bersama Blackway. Kalau pelajar dah membaca teks tersebut, pelajar tahu bahawa Blackway ni sebenarnya tidak wujud pun. Itu hanyalah halusinasi halusinasi Mak Piah yang merupakan seorang bekas pesakit mental. Baik, isi yang kedua ialah Mak Piah juga seorang yang rajin atau gigih mencari rezeki. Jangan tinggalkan perkataan seorang yang untuk menjawab perwatakan. Baik, contohnya, Mak Piah rajin atau gigih mencari pelanggan becanya walaupun sudah pukul 2.32 pagi. Pagi-pagi hari, kita pada saat tu kita tidur, tengah sedap tidur, tengah bermimpi. Tapi Mak Piah rajin. Dia gigih untuk mencari rezeki bagi kehidupan dia yang sebatang kara. Seterusnya, Mak Piah seorang yang penyabar atau tabah. Contohnya, Mak Piah sabar melayan kerenah Mr. Blackway yang tidak siuman atau menyatakan bahawa dia telah hidup 300 tahun. Atau dia rakan Princess Light. Sabar dia mendengar Blackway mengatakan bahawa dia pernah hidup 300 tahun. Siapa yang pernah hidup 300 tahun? Ya? Dan dia juga mengatakan bahawa dia rakan Princess Light. Sedangkan Princess Light, kalau kita belajar sejarah bila? Ya, anak-anak pelajar mesti tahu, anak pelajar belajar sejarah. Baiklah, seterusnya kita akan perhatikan kepada perwatakan Mak Piah yang seterusnya sebagai seorang yang mempunyai semangat patriotik atau cintakan tanah air atau cintakan negara. Contohnya, Mak Piah menunjukkan rasa marahnya apabila dia mengetahui cara Princess Light merampas Pulau Pinang. Ya. Baik, berikutnya ialah Mak Piah seorang yang berani. Contohnya, Mak Piah berani berdebat dengan Blackway sehingga sanggup mencekak leher baju Blackway. Di situ menunjukkan dia seorang yang berani. Sedangkan Blackway tu kalau dari segi tubuh badannya, Blackway lebih besar daripada Mak Piah. Tapi Mak Piah seorang yang berani. Dan jadi markah di situ ialah 1+1. Mak Piah juga seorang yang bijak. Contohnya, Mak Piah tahu akan sejarah pembukaan Pulau Pinang. Ya. Dan fakta sebenar sejarah Pulau Pinang yang dirampas oleh Princess Light daripada Sultan Kedah dengan cara helah dan juga tipu muslihat. Baik, anak-anak pelajar, berapa isi yang dah anak-anak pelajar keluarkan tadi? 6 isi kan? 6 isi darab 2 markah sama dengan 12 markah. Tapi di sini, markah maksimum untuk soalan A hanyalah 4 markah sahaja. Berapa markah yang diambil kira? Dah tentulah. Walaupun pelajar sudah pun memberikan 6 isi, tapi markah maksimum yang pelajar akan dapat hanyalah 4 markah. Tapi cikgu sering mengingatkan anak pelajar cikgu, walaupun di situ dia markah maksimum 4 markah, kita tahu 2 isi, tapi cikgu sering ingatkan mereka supaya memberi lebih isi sebagai backup, ya. Sekiranya ada salah satu jawapan yang anak-anak pelajar dah berikan itu salah, misalnya salah dari segi fakta, bila salah dari segi fakta, kosong pelajar akan dapat. Tapi kalau fakta betul, contohnya salah,
pelajar akan mendapat markah untuk fakta dan kosong untuk contoh. Jadi maknanya 1 tambah kosong. Kalau dua-dua betul, fakta betul 1. Contoh betul 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Tapi kalau fakta betul, contoh salah, 1 tambah kosong. Baik, kita perhatikan pula soalan B. Soalan B, jelaskan 2 teknik plot yang terdapat dalam petikan drama di atas. Markah yang diperuntukkan di sini ialah 8 markah. Sekali lagi, cikgu ingin mengingatkan pelajar supaya sediakan rangka jawapan setiap kali kita menjawab mana-mana bahagian. Supaya nanti ketika pelajar menjawab soalan, pelajar akan merujuk rangka jawapan tersebut. Dan sekiranya ketika menjawab, terlintas di fikiran pelajar, ini ada isi tambahan. Terus tulis, terus catat pada rangka jawapan tersebut, iaitu di tepi petikan, ya, ataupun di tepi kertas soalan tu. Jangan tak perlu tulis di kertas, pada kertas lain, tulis pada kertas soalan tersebut juga. Baik, kita perhatikan rangka jawapan di sini. Jadi pelajar tidak perlu menulis beginilah. Pelajar terus pada kertas soalan tersebut, iaitu pada petikan Mak Pia, Fort Cornwallis ditutup, tuan. Esok pukul 9 pagi baru buka. Baik, daripada situ cikgu gunakan warna merah di situ. Warna purple dan juga warna ungu dan juga warna merah. Kenapa? Sebab di situ terdapat teknik plot, iaitu teknik imbas muka. Jadi, kalau dalam kertas soalan, pelajar hanya perlu gariskan. Gariskan esok, kemudian tulis di tepinya imbas muka. Anak pelajar masih ingat kan apa itu imbas muka? Imbas muka ialah bayangan atau khayalan kita. Khayalan seseorang tentang sesuatu yang belum berlaku. Contohnya ginilah yang paling mudah. Sekejap lagi saya nak balik nak makan nasi. Sekejap lagi saya nak balik. Benda yang belum berlaku, tapi kita cuba bayangkan bahawa kita akan buat. Itu yang dinamakan sebagai imbas muka. Okey, jadi sekarang ini pelajar sudah dapat satu isi dengan satu contoh. Imbas muka, contohnya ialah esok. Baik, kita perhatikan pula petikan seterusnya, iaitu yang cikgu gunakan warna merah di bawah dalam kurungan. Ya, dalam kurungan tersebut, Blackway tidak terkata apa-apa. Masih mendongak memandang ke arah Fort Cornwallis dalam simbahan cahaya yang malap. Apa teknik plot di situ? Teknik plot yang digunakan di sini, bila ada ayat yang menggunakan kurungan, itu adalah teknik plot deskripsi atau pemberian. Cikgu sarankan supaya anak-anak pelajar gunakan perkataan deskripsi. Tetapi kalau masih tidak biasa dengan perkataan deskripsi, pelajar gunakan pemberian. Tapi cikgu lebih suka sekiranya anak-anak pelajar gunakan deskripsi, iaitu penceritaan secara langsung oleh pengarang. Pengarang ceritakan di sini apa yang berlaku kepada Blackway. Ya, Blackway tidak terkata apa-apa, terdiam. Blackway mendongak ke arah Fort Cornwallis dalam simbahan cahaya yang malap. Simbahan cahaya yang malap lah, sebab pada masa itu waktu pagi hanya diterangi oleh cahaya-cahaya lampu sahaja. Baiklah anak-anak pelajar, seterusnya kita perhatikan petikan yang berikutnya. Ya, petikan yang berikutnya, petikan daripada dialog Mak Pia. Dalam Fort Cornwallis ni ada patung Fraser Slide. Kawan tuan tu, dulu patung tu tempatnya di hadapan museum. Sekarang ni dah pindah ke sini pula. Tak tahu sebabnya apa. Dulu
dah lepas, peristiwa itu sudah pun berlaku dulu. Ya, dulu. Apa tu? Imbas kembali. Iaitu kita mengingat semula peristiwa yang telah berlaku. Baik, sekali lagi di sini kita jumpa ayat dalam kurungan iaitu bercerita macam pemandu pelancong. Masih ingat lagi ya, yang tadi kita dah jumpa teknik plot seperti ini dalam kurungan. Di sini ialah deskripsi atau pemerian. Baik, berikutnya kita pergi kepada rangka jawapan seterusnya. Mak Piah, dalam Fort Cornwallis ni ada patung Francis Light, kawan tuan tu. Okey, itu dialog Mak Piah. Kemudian di bawah ya, di bawahnya Blackway, Good Haven. Tempat ni dinamakan sempena nama Lord Cornwallis. Bangga Blackway, ya, sebab tempat tersebut dinamakan sempena nama bangsa dia. Memang bangga sangatlah Blackway. Baik, perbualan antara Mak Piah dan juga Blackway itu kita sebut sebagai teknik dialog, iaitu perbualan antara dua watak, perbualan antara Mak Piah dan juga Blackway. Baiklah, seterusnya kita menulis jawapan dalam bentuk esei. Tadi anak-anak pelajar cuma mencatat pada kertas soalan sahaja. Cuma cikgu bagi tu nampak macam panjang, tapi sebenarnya dalam kertas soalan anak-anak sahaja, anak-anak tulis di tepi tu. Ya. Baik, jawapan penuh di sini tentang teknik plot. Teknik plot yang terdapat dalam petikan drama ialah teknik imbas muka. Baik, 2 markah anak-anak dapat untuk teknik imbas muka. Contohnya, esok pukul 9 pagi baru buka. Ya. Jadi di situ anak-anak pelajar mesti gariskan perkataan esok. Cikgu warnakan dengan warna merah. Dalam kertas jawapan anak-anak pelajar nanti, anak-anak pelajar gariskan esok. Atau paling senang, terus anak-anak saya contohnya esok saja. Esok, contohnya esok. Tapi lebih baik sekiranya anak-anak pelajar salin ayat tersebut yang menunjukkan tentang peristiwa yang akan berlaku. Peristiwa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku esok? Jadi, sebaiknya mesti masukkan, ya, mesti masukkan peristiwa apa yang akan berlaku esok. Ya. Seterusnya teknik plot, deskripsi atau pemerian. Anak-anak pelajar ambil yang ada dalam kurungan tadi. Yang ada dalam kurungan, Blackway tidak terkata apa-apa, masih mendongak memandang ke arah Fort Cornwallis dalam simbahan cahaya yang malap. Ataupun kalau tak nak menulis panjang-panjang, ambil yang pendek saja. Bercerita macam pemandu pelancong. Baik, kita pergi kepada teknik plot yang seterusnya, iaitu teknik plot imbas kembali. Ya, teknik plot imbas kembali, 2 markah anak-anak akan dapat, dan contohnya dulu patung tu tempatnya di hadapan museum. Salin ayat tersebut dan gariskan dulu. Ya, gariskan dulu. Itu langkah paling selamat. Kalau ada murid cikgu, memang cikgu suruh mereka garis. Minta mereka garis. Akhir sekali ialah teknik dialog. Dan ingat, teknik dialog ialah perbualan antara dua watak. Jadi apabila perbualan antara dua watak, untuk contoh, pelajar mesti tulis perbualan antara siapa dengan siapa. Jadi di sini, pelajar perlu menyalin contoh perbualan Mak Piah dan juga perbualan Blackway. Mak Piah kata, dalam Fort Cornwallis ni ada patung Francis Light. Kawan tuan tu. Blackway jawab, Good Haven. Tempat ini dinamakan sempena nama Lord Cornwallis.
Dan satu cara lagi ialah, satu cara lagi teknik dialog boleh ditulis ialah pelajar menulis perbualan antara Mak Piah dan Blackway tentang Fort Cornwallis yang menempatkan patung Francis Light. Baik, seterusnya kita lihat kepada soalan 4C. Soalan 4C ialah soalan menghasilkan skrip drama. Pelajar sebenarnya bila melihat soalan untuk menghasilkan skrip, untuk menulis cerpen, untuk mencipta sajak, mereka takut. Sedangkan soalan inilah akan memberikan mereka markah. Markah mereka akan dapat. Mereka takut sekiranya mereka buat, mereka tak akan dapat markah. Padahal inilah yang paling mudah untuk mereka mendapatkan markah, menambahkan lagi markah mereka, misalnya untuk mendapat A. Baik, kita perhatikan soalannya. Berdasarkan kreativiti anda, sambung petikan drama tersebut supaya menjadi skrip drama yang mengandungi 6 dialog. Dan markah yang diperuntukkan di sini ialah 8 markah. Untuk penghasilan atau penciptaan drama, pemberian markah adalah berdasarkan kepada isi 2 markah, teknik 2 markah, gaya bahasa 2 markah dan kreativiti 2 markah. Keseluruhan markah ialah 8 markah. Tetapi sekiranya pelajar tidak mengikut arahan soalan, sebab dalam soalan ini dia meminta kepada calon supaya menulis skrip drama yang mengandungi 6 dialog. Tapi sekiranya pelajar tidak menulis, akan ada kerugian markah. Dan peringatan penting di sini yang cikgu ingin berikan ialah, perhatikan dalam soalan, sambung petikan drama tersebut. Pelajar mesti menyambung apakah peristiwa yang berlaku dalam drama, dalam skrip drama yang diberikan. Kemudian pelajar mesti menyambung petikan drama mengikut kreativiti sendiri. Menggunakan kreativiti pelajar sendiri. Dengan menghasilkan 6 dialog ataupun 6 perbualan antara watak Blackway dan juga Mak Piah. Misalnya, dialog pertama, Mak Piah bercakap. Dialog kedua, Blackway jawab. Ketiga, Mak Piah bercakap lagi. Keempat, Blackway jawab. Kelima, Mak Piah bercakap lagi. Keenam, Blackway jawab. Janji ada Mak Piah, noktah bertindih. Baik, kita akan perhatikan contoh jawapan bagi skrip drama. Skrip drama yang pelajar-pelajar boleh hasilkan. Ini ada cikgu berikan contoh skrip drama yang telah berjaya pelajar hasilkan daripada sambungan kepada drama tadi, petikan drama tadi. Di sini pelajar ataupun calon tersebut menggunakan teknik plot deskripsi terlebih dahulu. Dia mulakan dengan Blackway tersengih-sengih, disusuli ketawa kecil. Seolah-olah ada sesuatu yang menggelikan hatinya. Tersengih-sengih Blackway. Kemudian ketawa kecil. Jadi kita boleh membayangkan apa yang berlaku kepada Blackway pada masa itu. Tersengih-sengih, kadang-kadang ketawa. Seolah-olah ada benda yang menggelikan hati dia. Okey, di sini bermula dengan dialog pertama, iaitu dialog oleh Mak Piah. Apa yang melucukan Tuan sebenarnya? Tiba-tiba je Tuan tersengih-sengih. Kemudian disambung pula di situ, Mak Piah turut ketawa kecil. Bila Blackway ketawa, Mak Piah pun turut ketawa. Dialog kedua oleh Blackway, saya rasa patung Francis Light tak suka berdiri lama-lama depan muzium. Dialog ketiga oleh Mak Piah, kenapa Tuan kata begitu? Dahi Mak Piah berkerut. Keempat,
oleh Blackway. Francis Light tak suka. Tu sebab dia pindah masuk ke Fort Cornwallis. Esok saya nak jumpa Francis Light. Kelima, Mak Piah. Tuan, Francis Light tu bukan manusia, tapi patung Francis Light. Patung tak boleh berjalan. Yang keenam, dialog keenam, esok kamu bawa saya jumpa Francis Light. Saya nak tanya dia sendiri, kenapa dia pindah ke Fort Cornwallis? Serius. Maknanya sekarang ni Blackway betul-betul serius ingin berjumpa dengan Francis Light esok. Sedangkan itu adalah patung. Dan diakhiri dengan Mak Piah menggaru-garu kepalanya yang tak gatal. Di situ ada lagi teknik plot deskripsi. Baik anak-anak pelajar, ini adalah contoh jawapan yang telah diberikan oleh pelajar. Kemudian kita perhatikan pula pemarkahan bagi skrip drama tersebut. Berapa agak-agaknya pelajar ni akan dapat markah? Ya, bagi cikgu rasa menarik dah. Dah menarik sangat dah tu. Jawapan ataupun skrip drama yang telah dihasilkan oleh anak-anak pelajar tu. Anak pelajar SPM, ya. Kita mesti ambil kira juga tahap pelajar ataupun umur pelajar tersebut. Baik, pemarkahan di sini untuk 4C ialah pelajar ini sudah selayaknya mendapat markah untuk isi 2 markah. Kenapa? Kerana pelajar tersebut telah pun menyambung petikan. Dia menghasilkan skrip drama dengan cara sambung petikan tersebut. Kalau tadi petikan adalah tentang Francis Light, patung Francis Light yang pada asalnya adalah berada di hadapan muzium, kemudian telah dibawa masuk ke Fort Cornwallis. Jadi di situ pelajar itu kreatif kerana dia telah memberikan isi dengan menyambung petikan tentang patung Francis Light yang telah dibawa masuk, yang telah menimbulkan tanda tanya dalam hati Blackway. Baik, pelajar telah mendapat 2 markah untuk isi. Pelajar tersebut telah berjaya memberi isi untuk menyambung petikan drama tersebut. Baik, pemarkahan untuk yang kedua dinilai dari segi teknik. Teknik di sini, pelajar ini juga layak untuk mendapat 2 markah. Kenapa? Dia layak mendapat 2 markah kerana dia telah membuat teknik penulisan ataupun dia telah menghasilkan sebuah skrip drama yang mempunyai 6 dialog, yang ada skrip, ada dialog, ada watak atau pelakon dan juga ada aksi. Aksinya di mana? Ada skrip perbualan antara watak Mak Piah dan juga Blackway, ya. Skrip yang tersusun dari atas sampai ke akhirnya, ada dialog iaitu perbualan antara Mak Piah dan juga Blackway, ada watak. Siapa wataknya di sini? Watak Mak Piah dan juga Blackway, dan ada aksi. Di mana aksinya? Aksinya ialah dalam kurungan. Teknik plot deskripsi itu, bila kita menyentuh tentang teknik penulisan atau ciri drama, itu adalah aksi. Dikenali sebagai aksi. Dan dari segi teknik di sini, pelajar ini juga telah memberi beberapa teknik plot iaitu deskripsi, imbas kembali, imbas muka dan juga dialog. Ya, dia ada deskripsi, ada imbas kembali, imbas muka dan juga ada dialog. Esok dia nak pergi. Esok nak pergi, imbas muka. Perbualan antara 2 watak itu dialog. Baik, bahasa. Untuk bahasa juga pelajar ini layak untuk mendapat 2 markah kerana terdapat kata ganda, ya, terdapat sinkop dan juga terdapat repetisi kata.
Dan untuk kreativiti, pelajar ini telah mendapat 2 markah kerana apabila isi pelajar ini mendapat 2 markah, teknik 2 markah dan juga bahasa 2 markah, pelajar akan mendapat kreativiti 2 markah. Ya, pelajar akan mendapat markah penuh di sini. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu harap pelajar-pelajar sudah pun memahami macam mana cara ataupun teknik untuk menjawab soalan drama. Sebab soalan drama ini kebiasaan pelajar mereka kurang gemar, kurang minat untuk menjawab dengan alasan sukar, susah. Ya, pelajar lebih memilih soalan nombor 3 iaitu soalan sajak. Ya, soalan sajak. Jadi cikgu harap selepas ini pelajar-pelajar semua cuba beranikan diri untuk menjawab soalan nombor 4 iaitu soalan drama. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita sekarang ini berada di penghujung perbincangan kita atau tentang teknik menjawab. Guru hanya mampu menyampaikan ilmu dan berusaha untuk mendidik kalian sebaik mungkin. Seterusnya, selebihnya kami serahkan segalanya kepada Allah. Ya. Cikgu menyampaikan, membimbing, memberi ilmu. Kemudian anak-anak pelajarlah pula yang perlu berusaha. Kami dah serahkan segala-galanya. Kami dah memberi ilmu dan kami serahkan pada Allah supaya Allah memperkenankan doa kami supaya anak-anak pelajar nanti dapat menjawab dengan baik, ya. Dan cikgu tinggalkan anak-anak pelajar dengan mutiara kata daripada Buya Hamka atau nama penuhnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, iaitu seorang penulis dan ulama terkenal Indonesia. Semangat yang lemah buanglah jauh-jauh. Jiwa yang kecil segera besarkan. Yakin percaya, iman pun teguh. Masa hadapan penuh harapan. Cikgu doakan agar masa depan anak-anak sekalian penuh dengan kegemilangan. Sekian dulu untuk kali ini. InsyaAllah pada lain masa kita akan berjumpa lagi. Terima kasih kerana mendengar tentang teknik menjawab soalan dan cikgu doakan anak-anak pelajar dapat menjawab soalan dengan baik dalam peperiksaan yang akan bermula 22 Februari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.